Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kembali ke channel Anak Malaysia. Apa khabar semua? Harap-harap kawan-kawan semua sihat belaka lah. Sahabat-sahabat ya, tuan puan. Cuma hari ini kita nak cerita bukan sebab kita nak meracun, kita nak membaca. Cuma hari ini bab penjagaan air lah. Okey, bab penjagaan air. Baik. Ni Bendang di parit 7,5 timur Sungai Besar. Saya fokus pada parit 7,5 timur Sungai Besar ya. Tolong dengar baik-baik ya. Okey, bendang ni saya usahakan seluas 3 ekar, 1.2 hektar. Tapi masalah yang ada di sini apa? Banjir. Banjir bukannya soal rumput ke. Pihak jabatan kata kita tanam serata untuk mengurangkan padi angin, mengurangkan rumput. Okey, saya buat modal tinggi. Baja dah, baja sudah 2 kali. Urea dah, campuran yang pertama pun dah sudah. Cuba tengok. Padi ni berumur 30 hari, 1 bulan. Sepatutnya tinggi dia yang dah saya ukur mengikut ketinggian dan harinya lebih kurang 2 kaki. Lebih kurang 2 kaki. Tapi tengok apa yang tinggal. Macam mana padi ni nak cepat besar, beranak banyak. Ni jenis padi kebal ni. Ni bukan biasa-biasa punya padi yang anak sikit ataupun anak kurang kan. Ini jenis padi kebal. Okey, cuba tengok. Air tak boleh nak buang. Air kalau dalam sangat memang tak sesuai untuk pokok padi. Yang sesuai ketinggiannya lebih kurang sejengkal dan ke bawah sedikit, antara 3 hingga 5 inci. Betul ke tak betul apa saya cakap? Okey, kita tengok. Ni kayu pancang. Kayu pancang ni. Untuk kawal dia punya tu paip surungan. Kita tengok berapa panjang. Tu dia. Cuba tengok baik-baik. Nah, saya letak slipper saiz 8. Berapa panjang dia punya dalam tu, nampak? Okey, tolak dengan tanah dasar lebih kurang 2 kaki lah ya. Tapi tengok berapa panjang dia punya tenggelam. Bila ni? Dah 2 musim saya buat di Sungai Besar ni, parit 7,5 timur Sungai Besar. Tengok jam. Okey. Jam pukul 5, 6 November hari Jumaat. 6 November hari Jumaat 2020. Bukan cerita 2010, bukan cerita 2014, 2015. Tengok baik-baik. Tu nampak berapa dalam. Macam mana nak buang? Macam mana nak dapatkan hasil yang setinggi pengharapan IADA, Jabatan Pertanian 10 tan tu. Cuba tengok, batas pun tenggelam. Tengok. Tengok ni. Ni batas. Rumput dah racun, bersih. Batas pun tenggelam. Cerita parit. Okey, kita cerita parit. Kita tengok. Tu. 1 kaki lagi. Air akan naik dan tenggelamkan jalan ni. Begitu juga dengan kawasan rumah orang kampung. Tengok baik-baik macam mana nak buang. Jangan kata pesawah di Sungai Besar ni malas, tak rajin, tak bayar zakat. Kalau kita dah usaha, kita dah ikhtiar dan tawakal pada Allah, dah cukup serah, tiba-tiba jadi macam ni, adakah dia berpunca daripada salah pesawah? Adakah dia berpunca takdir Allah semata-mata? Okey. Kita tengok ya. Depan tu nampak tu. Pam air.
terpaksa faham berapa modal yang nak dikeluarkan. Okey, kita tengok apa jadi dekat sana. Okey, kita akan sambung sana. Okey, sekarang kita bersiaran dari jalan hadapan parit 7.5 timur. Parit 7.5 timur. Okey, kita tengok apa yang sedang berlaku sekarang ialah semalam saya dah telefon pihak JPS untuk membuang air lebihan pasal isu banjir. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada pihak JPS atas tindakan proaktif anda. Okey, mesin hidup. Bagus. Tapi ada satu yang kurang. Kat mana? Ni. Ni. Paip pembuang dia patah, belalai dia hilang entah ke mana. Ini kalau mesin mati, confirm air dia patah balik, masuk lagi ke dalam sawah kita di parit 7.5 timur Sungai Besar. Ini bukan satu musim, dua musim punya patah ni. Cuba tengok ni. Ini dah 5 musim, 6 musim ni saya dengar. Masuk ni musim yang ke-6. Teruk sangat dah ni gayanya, tak berduit. Tapi sepaham saya, IADA ada peruntukan sebanyak 400 juta. Jom kita tengok apa lagi punca dia air ni. Macam mana keadaan dia. Parit tak boleh buang air. Orang masuk rumah ikut pintu depan, mesti boleh keluar ikut pintu belakang. Kalau tak dapat CF. Sekarang air masuk ikut palung, tapi tak boleh buang ikut parit sebab banjir. Okey, kita tengok apa lagi yang terjadi. Okey, kita sambung Kita sekarang berada di parit 12 timur. Parit 12 timur. Okey. Nampak air tu. Okey, setakat ni air bergerak lancar. Boleh mengurangkan banjir tetapi terlalu perlahan sebab ni. Ni sebab ni. Kunci air ni sepatutnya terbuka ketika banjir ataupun tidak, sebab adalah aliran air untuk membuangnya, bukan simpan air. Ni simpan air. Ni. Tengok bos-bos. Ni. Air masuk dari palung, buang ikut parit ni. Ini bahagian timur, zon 2. Kalau bertutup kunci air ni, banjir. Jalan parit 12 timur. Ni kunci air ni. Okey. Ini pam masuk. Ni yang pelik. Okey. Sepatutnya masuk ikut dari sebelah belakang sana, buang ikut ke depan. Dan ini adalah laluan buangan air. Saya pun tak faham macam mana boleh sistem jadi macam ni. Ada jalan masuk, tak ada jalan keluar. Ada jalan masuk tapi tak ada jalan keluar. So sawah padi banjir lah. Sawah padi banjir. Pihak mana yang bertanggungjawab, saya pun tak tahu. Tapi sepaham saya, IADA, Jabatan Pertanian, YB, YB, Parlimen Sabak dan Don Sabak, pastikan perkara ini boleh diselesaikan dengan baik. Pakak-pakak lah. Kami petani pun dah penat juga berusaha. Kalau pendapatan untuk 3 ekar tu, pasir panjang kita boleh dapat 10 tan. Kalau di Sungai Besar ni
Cuma boleh dapat 4 tan, 5 tan. Sebab apa? Punca utama dia banyak, tapi antaranya ialah banjir. Okey. Saya tak nak sebut nama-nama, saya tak suka. Kita buat kerja, insya-Allah Allah akan bantu kita dengan cara yang lain yang kita tak sangka. Okey. Yang penting kerja kita buat masing-masing. Okey ya, sekian saja. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.